kepada setiap negara dan wilayah. Jadi setiap wakil rakyat, sama ada peringkat persekutuan atau negeri, perlu meletakkan kepentingan negara untuk memimpin negara ke pembangunan global. Jadi, tahniah kepada Malaysia kerana telah mencapai satu rekod pelaburan langsung asing FDI sebanyak 926 bilion setakat tahun 2023. Manakala kadar pengangguran kita telah menurun kepada paras pra-pandemik iaitu sebanyak 3.3% dan ramalan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK kita untuk tahun 2024 diunjukkan sebanyak 4.5%. Walau bagaimanapun, Tan Sri Speaker, selain daripada semua angka dan statistik yang besar ini, pembangunan ekonomi sebenar mesti dirasai oleh rakyat keseluruhannya. Hasil pembangunan negara kita mesti dinikmati secara sama rata antara semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bagi mencapai matlamat yang lebih lama diabaikan ini, beberapa pembangunan infrastruktur mesti disegerakan di Sabah. Isu pertama yang ditujukan kepada Kementerian Kerja Raya, kemunculan frasa yang baru, jalan bulan. Jadi Tan Sri Speaker, tidak ada rakyat Malaysia yang telah menjejakkan kaki ke bulan setakat ini. Tetapi di Sabah kami dapat merasainya. Keadaan jalan raya kita teruk di Sabah juga diwujudkan satu frasa baru iaitu jalan bulan yang biasanya merujuk kepada pemanduan melalui jalan utama seperti dari Telupit ke Sandakan dan dari Kinabatangan ke Sandakan. Jadi statistik kemalangan jalan raya kian meningkat disebabkan oleh jalan-jalan raya yang dalam kondisi yang teruk sangat. Pada 12 Januari 2024, seorang pemandu lori sampah dari Kinabatangan telah meninggal dunia secara tragik apabila truk atau lori yang dipandu oleh dia telah terbalik ketika mangsa sedang cuba mengelak lubang sepanjang jalan bulan itu. Ini juga satu-satunya kes kemalangan yang telah direkodkan. Ratusan pemandu juga berhadapan dengan mengalami kerosakan pada tayar dan lain sejak beberapa tahun ini. Dan apabila mereka memandu di jalan bulan, kos ekonomi dan kos yang ditanggung oleh pengguna jalan untuk semua ini sudah tentu akan mencecah kos jutaan ringgit. Jadi semua ini juga merupakan satu kerugian kepada negara dan masyarakat kita. Jadi soalan saya kepada Jabatan Kerja, Kementerian Kerja Raya, nampaknya hanya boleh dilihat mengambil tindakan selepas sesuatu kejadian itu berlaku ataupun selepas kejadian ini menjadi tular di saluran media sosial. Jadi mengapakah JKR tidak mempunyai program penyelenggaraan berstruktur untuk jalan-jalan utama persekutuan yang mampu menghalang semua kejadian ini berlaku? Berapakah peruntukan yang diperuntukkan kepada JKR Sabah setiap tahun untuk menyelengga jalan persekutuan di Sabah dan kemudahan asas yang berkaitan seperti lampu jalan? Saya juga sangat terkejut apabila mengetahui bahawa kebanyakan jalan persekutuan kita yang sedia ada di Sabah diklasifikasikan sebagai tidak dapat diperbaiki ataupun damage beyond repair dengan izin. Jadi setahu saya daripada 35 pakej kerja untuk PEM Borneo untuk fasa 1 untuk lebuh raya PEM Borneo Sabah, hanya 14 pakej kerja masih belum lagi ditender. Justru itu, berapa lama lagi kami perlu bertahan untuk memandu sepanjang jalan-jalan bulan ini? Jadi saya menggesa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kerja Raya untuk mengambil langkah segera bagi memastikan jalan-jalan yang utama persekutuan sedia yang dibaiki dan diselenggar dengan berkualiti ketika pembinaan projek lebuh raya PEM Borneo masih berjalan. Tidak dilupakan juga jalan daripada Batu 16 ke 32 Sandakan, single lane road, adakah telah dimasukkan ke dalam pakej 27-A untuk dinaik tarafkan ke double lane, tetapi dalam laman web PEM Borneo tiada pakej tersebut sudah. Jadi mohon kementerian memberi penjelasan mengenai status menaik taraf jalan tersebut, dan saya tidak terima oleh kerana pertukaran kerajaan ini, oleh itu pakej ini telah diambil keluar sebagai satu alasan. Seterusnya saya teruskan kepada Kementerian
peralihan tenaga dan transformasi air mengenai bekalan air di Sandakan. Tan Sri Speaker, masalah bekalan air di Sabah khususnya di Sandakan mungkin tidak menarik perhatian seperti kes-kes baru ini di Pulau Pinang, tetapi masalah yang kami hadapi adalah lebih serius dan lebih kerap berlaku di Pulau Pinang. Beberapa langkah juga telah dicadangkan untuk diambil untuk mengatasi masalah bekalan air ini dan ia memerlukan perhatian segera daripada kerajaan persekutuan untuk membantu dari segi pembiayaan ataupun peruntukan. Jadi projek pembinaan 5 tangki di Sandakan untuk menyelesaikan masalah kekurangan air untuk jangka masa pendek telah diluluskan. Terima kasih. Projek penyambungan bekalan elektrik di tangki Kinabatangan bagi menstabilkan bekalan elektrik meskipun telah delay tetapi juga diluluskan. Terima kasih. Tetapi sekarang apa yang Jen Sandakan perlukan adalah satu sumber air baku ataupun raw water dengan izin yang lebih selamat dan boleh dipercayai untuk terdapat permintaan segera untuk menjalankan kajian bagi menempatkan semula muka atau water intake sedia ada di Sungai Segalit ke lokasi lain yang sesuai. Jadi pembiayaan untuk kajian ini dan kesan kepada penempatan semula ini akan bukan sahaja mampu menjamin bekalan air kami di Sandakan tapi untuk masa hadapan, tetapi juga dalam masa yang sama mampu mengatasi isu air masin yang dihadapi oleh warga Sandakan selama setengah dan 1 tahun lepas ini. Jadi sila kami memohon peruntukan bajet yang secukupnya untuk mengatasi masalah air di Sandakan dengan segera. Jadi seterusnya kami ke Kementerian Kesihatan. Perkembangan menaik taraf Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan di bawah Kertas Putih Kesihatan. Jadi Tan Sri Speaker, saya gembira apabila Kementerian Kesihatan mengumumkan bahawa di bawah Kertas Putih Kesihatan, Hospital Duchess of Kent Sandakan akan dinaik tarafkan menjadi hospital major pakar di Sabah. Sama seperti status Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Jadi dengan bilangan perkhidmatan pakar di Hospital Duchess of Kent akan ditingkatkan daripada 18 sehingga ke 49 di bawah program ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian Kesihatan, apakah status ataupun perkembangan terkini mengenai kerja-kerja menaik taraf HDOK setakat ini? Adakah terdapat tempoh masa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan untuk proses menaik taraf secara berperingkat? Jadi saya berharap Kementerian Kesihatan akan menyegerakan program ini di bawah RMK 12 kerana sehingga kini kami punya hospital kekal sebagai satu-satunya fasiliti hospital awam di Sandakan walaupun populasi penduduk telah meningkat dengan ketara. Jadi selain daripada itu kami juga memerlukan pakar, terutamanya pakar kardiologi, sebab pada masa ini kami memerlukan lebih banyak pakar terutamanya kardiologi kerana pada masa ini semua pesakit jantung dari daerah ini perlu dihantar ke QE di Kota Kinabalu, iaitu jaraknya hampir 400 km jauhnya. Jadi ini adalah is a matter life and death dengan izin Tan Sri Speaker. Seterusnya kami menuju kepada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan untuk menaik taraf pasar sedia ada. Jadi Tan Sri Speaker, saya ingin membawa perhatian kepada semua kepada pasar dan sebuah penjajah yang ikonik di negara ini, namun terkenal berbanding dengan pusat beli belah berhawa dingin, tidak ada, sekurangnya mereka masih ada penghawa dingin. Tetapi kalau di Sandakan, saya yakin kalau Tan Sri Speaker datang akan nampaknya memang tidak dapat dibandingkan langsung lah. Jadi saya yakin Menteri KPKT juga bersetuju dengan saya, semua pasar-pasar di kawasan Sandakan mesti dinaik tarafkan. Sebagai contoh, Pasar Kim Fong, Pasar Elupura Sandakan, dan pasar ini telah di dalam kawasan saya sejak tahun 80-an sebelum saya dilahirkan lagi. Jadi selepas 30 tahun, kedua-dua pasar ini memberi kemudahan kepada masyarakat sejak kian lama, tetapi kemudahan awamnya masih sama. Jadi selain daripada kerja pembaikan kecil-kecilan, kami perlukan satu kerja menaik taraf dengan keseluruhannya di mana semua kemudahan asas untuk dapat dinaik tarafkan dan
untuk memastikan kebersihan pasar-pasar ini dijamin. Jadi salah satu lagi contoh pasar lain yang terkenal di Sandakan ialah Pasar Muhibah, di mana penjajah sekarang masih berniaga dan beroperasi di sini beberapa tahun lalu dan menggunakan kanopi sebagai tempat atap ataupun berteduh untuk sementara waktu. Jadi tidak ada struktur bangunan atau atap yang kukuh untuk mereka membuat perniagaan. Jadi penantian untuk memiliki bangunan kekal yang sesuai untuk menempatkan Pasar Muhibah juga telah lama ditunggu. Jadi Tan Sri Speaker, saya menuju kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi Sabah adalah merupakan salah satu negeri yang dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain dinamakan negeri di bawah bayu. Ia telah memiliki banyak ciri keistimewaan, semula jadi yang unik dari gunung tinggi sehingga lautan yang indah. Jadi Sabah juga mempunyai banyak tawaran menarik dari segi produk pelancongan. Justru itu menjadikan pelancongan sebagai satu industri utama di Sabah. Antaranya Kota Kinabalu terkenal dengan pusat peranginan pantai dan Taman Negara Kinabalu. Di pantai timur juga pantai timur Sandakan juga terkenal dengan makanan laut, warisan hidupan liar dan kinabatangan river safari. Dengan daerah yang berbeza menawarkan jenis tarikan yang berbeza untuk pasaran yang berbeza. Justru itu daripada memasarkan atau memperlihatkan Sabah dari satu entiti saja, kami perlu kasih zoom in untuk mempamerkan setiap bahagian untuk setiap kawasan di Sabah berdasarkan keunikannya dan kekuatannya. Sandakan dikenali sebagai satu gateway Borneo wildlife selama beberapa dekad, dan sebab itu Sandakan juga ditampilkan dalam beberapa siri siaran National Geographic dan Discovery Channel. Namun beberapa langkah perlu diambil bagi merealisasikan lagi potensi Sandakan sebagai tarikan pelancong. Yang pertama, ketersambungan penerbangan ataupun flight connectivity yang melibatkan Kementerian Pengangkutan. Lebih banyak penerbangan langsung dari Sandakan ke bandar seperti Singapura, Penang dan Hong Kong, China perlu dibuka. Bandar seperti Sandakan yang mempunyai penerbangan langsung yang sangat terhad pada waktu ini akan mengalami kerugian yang paling besar dalam menarik lagi banyak pendapatan dari sektor pelancongan. Jadi saya oleh kerana kesuntukan masa, saya directly ke isu yang terakhir, iaitu kami mengalami masalah nasihat perjalanan ataupun travel advisory, Tan Sri Speaker. Walaupun kerajaan Amerika Syarikat telah menurunkan nasihat perjalanan untuk pantai timur Sabah sejak tahun 2022, negara lain masih belum mengikutnya. Jadi justru itu saya menggesa Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk bekerjasama dengan Kementerian Luar Negara untuk melibatkan secara aktif dengan pelbagai kedutaan dan pesuruhjaya tinggi di Malaysia untuk menyemak nasihat perjalanan travel advisory dengan izin semasa warga mereka datang ke pantai timur Sabah. Jadi Tan Sri Speaker, mungkin ramai yang berpendapat bahawa isu penerbangan langsung ini sangat bergantung kepada pasaran dan permintaan. Ia juga mesti terlebih dahulu sehingga tahap tertentu sebelum penerbangan baru boleh dipertimbangkan. Ia adalah satu situasi chicken and egg situation dengan izin. Tetapi Tan Sri Speaker, peranan kerajaan untuk memastikan ayam didahulukan terlebih dahulu dengan insentif yang sesuai daripada kerajaan. Selebihnya ia akan berjalan seiring dan industri akan dapat manfaat yang besar. Saya ada satu lagi tiga sentence. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya mengalu-alukan pengumuman oleh Jabatan Hal Ehwal Luar Filipina baru-baru ini yang menyatakan bahawa mereka merancang untuk menjalankan kajian latihan pendaftaran yang menyasarkan lebih daripada 550 warga Filipina tanpa izin di Sabah. Ini adalah langkah yang positif yang jarang berlaku oleh negara jiran kita, dan saya menggesa kepada kerajaan untuk memberikan semua bantuan yang diperlukan untuk memastikan kejayaan pendaftaran ini. Ini juga adalah satu langkah positif dalam menangani isu pendatang asing tanpa dokumen dengan baik di Sabah. Dengan itu, Sandakan mengakhiri perbahasan saya yang merangkumi 23 butiran dan 8 kementerian. Dan saya mohon Sandakan mohon menyokong. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.